Hai Papa Berry, awal siap? Dah nak pergi jumpa Zoya dah ke tu? Tak adalah, belum lagi. Nak jumpa Zulnya kejap lagi lepas Zuhur. Ni nak kemas-kemas kereta jap. Kenapa? Tak ada apa. Cuma, yelah, lepas ni teruklah Papa Berry. Diesel dah tak ada subsidi dah. Itulah dia kan. Sakit kita orang tahun depan masalahnya. Tapi nak macam mana? Tak apa, kita akan cerita sekejap pasal ni. Tapi apa-apa hal, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang anda tahu, pada tahun depan berdasarkan kepada pembentangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bermula tahun depan 2024, subsidi diesel akan disasarkan di mana mereka yang akan menikmati subsidi sepenuhnya untuk diesel ini hanyalah di peringkat logistik ataupun kenderaan perdagangan. Saya tak pasti sama ada pengangkutan awam itu terlibat ataupun tidak dapat subsidi penuh sebab yelah kebanyakan bas pun gunakan diesel, betul tak? Tapi tak apa, kita tunggu perincian selepas ini. Tetapi yang confirmnya, kenderaan persendirian seperti saya ini tidak akan lagi menerima subsidi diesel. Dan benda ini memang sakit jugalah sebenarnya sebab yelah kenaikan tu memang mendadak kan. Sekarang diesel didagangkan pada harga RM2.15 untuk 1 liter. Ini bukan diesel yang biru ini diesel hitam, diesel biasa. Dan pada tahun depan, tanpa subsidi, harga diesel adalah RM3.75. Maknanya peningkatan RM1.60. Banyak tu bang. Sangat-sangat banyak sebenarnya. Yang dilong-longkan dulu, saya ulang harga minyak turun RM1.50. Saya ulang! Tengok-tengok harga minyak naik RM1.60. RM10 lagi up kan. Tak boleh buat apalah. Dia pun berulang kali menafikan yang dia janji turun harga minyak. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Cumanya sekarang tuan-tuan bawa sekalian, saya ingin menekankan tentang satu perkara lah. Di saat orang kata apa, kerajaan cuba untuk berjimat duit dan sebagainya, adalah satu benda yang malang bila penjimatan itu sebenarnya ditanggung ataupun dialihkan bebannya kepada rakyat. Kerajaan tak nak keluar duit untuk subsidi benda-benda asas bagi rakyat, tengok-tengok dia alihkan beban tersebut kepada rakyat. Which is, ini ke kerajaan madani? Sedangkan slogan madani itulah adil. Tapi masalahnya macam berlaku ketidakadilan dekat sini kepada rakyat sebenarnya. Terutamanya bagi mereka yang selama ini terpesona dengan kata-kata, dengan janji-janji, dengan segala tekad dan iltizam daripada Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan PKR itu sendiri, betapa okey kita akan turunkan harga minyak. Minyak adalah hak rakyat dan sebagainya dan macam-macam lagi janji yang sering dilongkan oleh puak-puak inilah satu ketika dahulu. Tetapi alasan utama yang diberikan oleh kerajaan untuk menarik subsidi diesel ini secara bersasar ialah untuk mengelakkan ketirisan dan juga penyeludupan diesel dekat sempadan dan macam-macam lagi lah. Tetapi itulah, bab-bab begini, kenapa mesti dihukum pada rakyat? Kebanyakan rakyat bukannya penyeludup pun dan sebagainya. Kita pengguna biasa, pengguna casual. Dan kita tak ada masa lah nak seluduk itu, seluduk ini sebagainya. Terutamanya mereka yang duduk dekat lebah kelam macam saya ni contohnya. Kalau nak mengelakkan masalah penyeludupan, ketirisan dan sebagainya, penguasaan kena lagi bagus lah. Kena pastikanlah anggota penguasa itu menjalankan tugas dengan amanah dan telus serta bertindak dengan lebih cekap untuk menghalang daripada ketirisan diesel ini berlaku. Macam yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, mereka berusaha walaupun mungkin kejayaan dia taklah begitu cantik sangat dan sebagainya, tapi at least mereka berusaha untuk mengetatkan undang-undang, mengetatkan kawalan dan sebagainya. Kenapa untuk mengelakkan masalah seperti ini mesti dihukumkan kepada rakyat yang terbanyak? Itu yang kita pelik masalahnya. Tapi secara asasnya tuan-tuan dan puan sekalian, yang akan merasai kesan yang lebih teruk ialah rakan-rakan yang menggunakan 4x4 ini dekat Sabah dan Sarawak. Sebab dekat Sabah dan Sarawak, kenderaan yang popular bukannya Honda Accord, bukannya Honda Civic Ketam, bukannya kereta-kereta biasa. Tetapi kenderaan yang menjadi pilihan rakan-rakan kita dekat Sabah dan Sarawak ialah ini. 4x4. Tak kira lah Hilux ke Triton ke D-Max ke Navara ke apa-apa ke, itu kenderaan pilihan mereka. Dan mereka memang beli kenderaan persendirian, bukannya beli kenderaan company. Sebab ialah keadaan jalan dan juga muka bumi dekat Sabah dan Sarawak ini memang umum mengetahui sangat-sangat mencabar dan boleh katakan tidak dapat ditampung oleh kenderaan biasa. Contohnya macam Proto-Wira dan sebagainya. Jadi majoriti mereka, terutamanya mereka yang duduk dekat kawasan pedalaman yang terpaksa melalui hutan ataupun melalui kawasan-kawasan yang tidak ada jalan tar untuk pulang ke rumah ataupun kampung masing-masing, mereka akan menggunakan 4x4. Dan bila benda ini jadi, ini akan meningkatkan lagi kos mereka sebenarnya, kos minyak mereka. Dan kalau kita perhatikan pun dekat grup Sabah dan Sarawak, ramai yang mengeluh sebenarnya.
dengan keputusan Perdana Menteri untuk tidak lagi memberikan subsidi diesel kepada pengguna-pengguna persendirian. Mereka akan kena darat. Itu masalahnya. Dan mungkin inilah hadiah yang diberikan oleh Perdana Menteri terhadap sokongan oleh parti-parti dari Sabah dan Sarawak terhadap kerajaan Perpaduan Madani. Di mana, okay fine, kau dah sokong aku akan hadiahkan kau dengan minyak lebih mahal. Jadi kepada rakyat Sabah dan Sarawak, fikir-fikirkanlah tentang hadiah yang telah diberikan oleh Perdana Menteri kepada anda ini. Sedangkan dulu janji lain, sekarang janji lain. Dan kepada pengguna-pengguna 4x4 seperti saya dekat Lembah Kelang ini ataupun dekat Semenanjung pun, benda yang sama juga. Kita pilih diesel sebab secara asasnya, jalan kat KL ni pun tak berapa comel kalau ikutkan. Banyak sangat lubang sana, lubang sini, banjir pun kerap. Jadi 4x4 lah pilihan utama. Nak beli SUV kan, kebanyakan mereka pun tak berapa tahan juga kalau ikutkan. Kalau asyik bergelumang dengan jalan serta keadaan muka bumi serta cuaca yang tak menentu ini. Tapi nak macam mana? Kerajaan telah pun buat keputusan dan kita cuma boleh harap mereka U-turn je lah. Tapi apa-apa pun sehingga ketakat ini tak nampaklah tanda-tanda yang orang kata apa kerajaan akan U-turn daripada keputusan mereka untuk menarik kembali subsidi secara bersasar ini. Dan lagi satu, ini baru diesel. InsyaAllah pada masa akan datang, petrol juga akan menjadi mangsa. Harga petrol juga akan meningkat. Percayalah. Sebab kita memang dah jangka yang kerajaan ini berkemungkinannya memang ikut template IMF. IMF punya template tidak ada lagi subsidi kepada rakyat dan sebagainya. Jadi kita kena bersedia je lah perlahan-lahan kayuh. Selagi mereka ini menjadi kerajaan, selagi itulah kita akan berhadapan dengan segala subsidi akan ditarik perlahan-lahan, kalau tidak pun secara mengejut dan sebagainya. Elektrik pun bakal disasarkan kan lepas ni. Jadi bertabahlah kita nak macam mana. Kita mesti